Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radayna billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kita menyambung lagi kitab Qisasul Anbiya karangan Al-Imam Ibn Kathir. Kita masuk kepada bab yang baru. Kita masih lagi membicarakan tentang perihal kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Ibrahim Khalilullah. Kita masuk kepada bab yang ke-23, yakni pembinaan Baitul Atiq, iaitu pembinaan Baitullah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan mengenai seorang hamba, Rasul sekaligus kekasihnya, imam orang yang suci dan bapa kepada para nabi, inilah Ibrahim alaihissalam. Dialah yang membina rumah tua, yakni Baitullah, masjid yang pertama kali didirikan untuk semua umat manusia. Di dalamnya mereka menyembah Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menempatkannya di sana serta membimbing dan mengarahkannya ke tempat itu. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Tuan-tuan, maka di dalam bab ini Ibnu Katsir bermainkan beberapa potongan ayat Quran menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim serta anaknya Nabi Ismail untuk membina Baitullah. Ataupun di dalam ayat surah Baqarah menyebutkan tentang menaikkan binaan, menaikkan tapak Baitullah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh yarfa'u Ibrahimu qawa'id. Bagaimana Ibrahim alaihissalam mengangkat qawa'id minal bait, wa Ismail, bagaimana Nabi Allah Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama anaknya Ismail. Dan lagi kita akan cerita proses pembinaan itu. Seraya mereka berkata setiap kali mereka duk bina tu, mereka duk kata apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Ya. Kata Allah dalam mereka duk buat tu, dalam mereka duk membina Baitullahil Haram tu, sambil duk buat tu, sambil duk kata Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami, ya Allah terimalah dari kami, ya Allah terimalah dari kami, ya Allah. Ini merupakan satu sunnah yang mana setiap orang hamba itu bila mana dia buat apa-apa ibadat, kena ada dua perasaan yang perlu ada pada kita, iaitu perasaan takut dan perasaan harap. Takut kalau Allah tak terima amalan kita, dan harap sangat Allah Subhanahu wa taala terima amalan kita. Dan takut kalau ada apa-apa kesilapan kita sepanjang kita buat ibadat kita tadi tu, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal itu dalam sebuah hadis Abu Hurairah riwayat kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara salasan. Nabi SAW itu ketika mana habis sembahyang, setiap kali habis sembahyang, lepas bagi salam, istaghfara salasan. Nabi akan istighfar 3 kali. Summa yanqul Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta dzal jalal wal ikram. Lepas tu Nabi akan baca Allahumma anta salam wa minka salam. Kita duk baca dalam wirid itulah. Ya. Perlu hadir dalam diri kita setiap kali buat ibadat pun kita takut. Apatah lagi dalam keadaan kita bukan dalam ibadat. Ya. Perasaan takut dan harap inilah yang membina satu hubungan kita yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari, hak nombor 1 sekali kata Ibn Athaillah, min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zilal. Antara tanda-tanda orang yang i'timad 'alal amal, dia condong kepada amal dia saja, bermaksud dia yakin hanya dengan amalan dia sajalah yang menyelamatkan dia, hanya dengan amalan dia sajalah yang dapat mengangkat kedudukan dia. Dia sudah bergantung dengan amalan dia.
tanda-tanda orang yang iktimad alal amal ini orang yang terhapusnya pengharapan ataupun berkurangnya rasa takut dan harap, raja, tak ada rasa harap dah. Dia buat apa-apa pun dia yakin Allah terima. Apa-apa dia buat pun Allah terima. Hak baik ini. Nah, maka sebab itulah kita sebagai orang Islam, kita kena ada dalam diri kita ini satu perasaan takut dan harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tidak ada sikap ini tuan-tuan, dia akan membawa kita kepada beberapa sikap buruk yang lain. Dia akan main kibir, takabur. Takabur ni apa? Orang tanya Abdullah bin Mubarak. Nah, apa benda takabur tu? Kata Abdullah bin Mubarak, takabur itu ialah meremehkan orang lain. Dan apa makna ujub? Ujub ni maknanya membesarkan diri sendiri. Itu ialah perbincangan ini definisi Abdullah bin Mubarak. Ujub ni bukan membesarkan diri sendiri. Ujub ni merasakan dia seorang saja kemah, orang lain tidak belaka. Sehari dua ni heboh bab ujub ni. Ada satu orang tu, saya tak suka sebut pasal orang, tapi rasa macam melampau sangat pula. Cerita pasal dia sangat ni, seminggu dua ni. Sakan sungguh, Tok Guru lain pun semua lemah. Dia seorang saja kemah. Saya ingat kena ambil tindakan aku, kena. Kalau kata dia ada penyakit, kita doa mudah-mudahan Allah sembuhkan dia. Kalau dia ada tekanan apa-apa, mudah-mudahan Allah lapangkan dada dia. Saya fikir dia dalam keadaan tak sihat tu. Orang biasa takkan bercakap macam tu. Tapi kalau dia dalam keadaan normal dan mengeluarkan statement begitu, itu ujub. Mengangkat diri berlebih-lebihan, lebih pada orang lain, meremeh dan merendahkan orang lain. Tuan-tuan, ujub satu penyakit yang cukup bahaya. Sebab itu Nabi Ibrahim AS serta anaknya ini tuan-tuan, dalam buat ibadat, Nabi dah, Rasul dah, terima direct daripada Allah, buat arahan itu dalam pembinaan itu juga dalam syarah sebut. Allah bantu pembinaan itu satu persatu lagi kita akan tengok. Dalam duk buat itu dengan dapat rasyad, dapat petunjuk daripada Allah, itu pun duk sebut Rabbana taqabbal minna. Terimalah ya Allah, terimalah ya Allah. Duk doa lagi. Tapi kita yang belum tentu ni, yang kita baru buat tadi, yang kita buat sebelum ni, belum tentu Allah terima. Kita tak tahu. Itu pun kita sudah merasakan cukup dengan amalan kita. Kita sudah merasakan kita lah yang paling kemah. Maka itu cukup bahaya. Tuan-tuan, Abu Yazid Al-Bustami, satu orang tokoh sufi, guru sufi besar, ulama, pernah dihadiri oleh anak murid dia. Dia ada seorang anak murid yang kemah lah, yang pakai warak, pakai kemah, apa namanya, lidah dia itu subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, astaghfirullah saja. Satu hari anak murid dia ni lama meninggalkan dia, kemudian mai pada dia dan tanya dia, wahai tuan guru, kenapakah perjalanan rohani, pengalaman rohani, hakikat yang Tok Guru duk cerita selama ni tu saya tak rasa. Saya buat apa yang Tok Guru suruh, saya zikirkan apa yang Tok Guru sanadkan dan ijazahkan, tapi saya tak rasa zuq, saya tak rasa kelazatan tu. Saya buat semua. Maka Tok Guru dia kata, Abu Yazid Al-Bustami kata, ada satu petua nak bagi hang rasa. Hang tukar pakaian hang ni, pasti dia pakai kemah ni, pakaian ni kalau Tok Guru ni. Ya. Hang tukar pakaian hang pi di market. Hang bawa satu uncang, dalam beg tu ada, hang bawa satu beg, dalam beg tu hang buh uncang kecil-kecil. Ada riwayat kata bijirin, ada kata kacang. Ya. Buh dalam beg kecil-kecil. Hang minta budak-budak di pasar ni tampak pipi hang. Kawan ni dah jadi Abu Yazid Bustami, guru mursyid. Dia ni dah jadi ustaz besar dah, anak murid dia ni. Satu orang yang dikagumi, dihormati, disegani kan. Pi hampir pakai baju koyak-koyak, pi di market suruh depa tampak. Ini pendidikan sufi lah. Tazkiyatun nafs. Kita tak ada lah disuruh begitu, tapi nak habaq penyucian jiwa ni. Hampir di situ. Sebab tu diribat tuan-tuan. Anak-anak murid depa ni kadang-kadang tok guru depa ni duk cuci apa tandah malam-malam apa semua, duk susun kasut-kasut anak-anak murid pasal nak didik hati, jangan ada rasa ujub, jangan ada rasa kibir, rasa besar, tak mau. Maka Abu Yazid Bustami kata, bawa beg, satu dalam beg tu buah kacang. Lepas tu suruh anak-anak budak-budak muda yang biasa-biasa ni tampak pipi yang. Depa tampak tu hang bagi satu hadiah. Satu beg kacang tu ataupun bijirin tu. Bagi. Tampak. Udah hampir di kawasan-kawasan jalan-jalan ni jumpa orang, hang suruh depa tampak hang. Lepas dapat nampak, buka beg hang tu, dalam beg tu ada uncang. Dalam uncang tu boleh kacang ke apa ke, hadiah. Jadi dalam beg sini ada kacang tuan-tuan. Ada. Saya tuan. Tapi maksudnya tuan, dia suruh buat lagu tu. Masa tu guru tu kata lagu tu, maka anak murid Abu Yazid Bustami ni kata, astaghfirullahalazim. Dia jawab macam tu lah, cara orang alim ni, cara orang warak ni. Astaghfirullahalazim. InsyaAllah gitu kan.
Maka Abu Yazid Al-Bustami sekaligus kata kat dia, kalimat itu kalau orang kafir baca, dia boleh jadi Islam dengan hidayah lah. Tapi kadang-kadang ada orang Islam yang ungkapkan kalimat itu, dia boleh jadi kafir. Ini bukan kafir hakikat ni, ini kafir atau kufur. Bukan hakiki, bukan kata jatuh murtad, tidak, tapi kufur. Ya. Maka anak murid kata, kenapa sampai tahap tu? Saya zikir kepada Allah. Kata Abu Yazid Al-Bustami, ketika hang zikir itu, hang membesarkan Allah ke hang membesarkan diri sendiri? Ketika hang mengatakan maha suci Allah, subhanallah tu, hang mengatakan maha suci Allah kan maha suci diri sendiri. Ketika mana ada orang lalu lalang, hang jalan hang subhanallah. Masa hang kata lagu tu betul-betul ke hang nak sucikan Allah ataupun hang nak orang nampak hang tu suci? Yang tu selagi tak boleh buang, maka kalimat itu meskipun dia boleh menyebabkan asbab hidayah kepada orang lain, tapi dia boleh jadi asbab kekufuran kepada orang yang telah pun terima hidayah. Duk seorang tak pernah kata tapi gamuk kata orang lalu, subhanallah. Dengar puji Allah tapi di hati tu, agar depa dengar aku ni zikir, agar depa dengar aku ni memuji Allah. Kalau itu masih ada dalam diri, maka dia kata hang takkan dapat rasa pengalaman rohani tersebut. Takkan dapat rasa pengalaman rohani tersebut. Tuan-tuan, Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata salasun muhlikat, ada 3 benda yang membinasakan. Salasun muhlikatin, ada 3 benda yang membinasakan. Yang pertama kata Nabi, syuhun muta', kekurangan ataupun kekurangan yang ditaati, kekosongan, kekurangan, kelemahan yang ditaati. Yang kedua, wa hawa muttaba', dan hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga, wa i'jabul mar'i binafsihi, dan yang ketiga, ta'ajubnya seseorang itu kepada dirinya sendiri. Ajib, dia ta'ajub, dia rasa terkejut, dia rasa kagum dengan diri sendiri. Maka kata Nabi, ketiga-tiga benda ini membinasakan. Kekosongan ilmu, kelemahan ilmu yang diikuti. Kosong, tak ada apa dia, tapi orang turut dia, angguk. Yang kedua, hawa nafsu yang muttabang, yang diikuti. Yang pertama tu muta', yang ditaati. Yang kedua, nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga, wa i'jabul mar'i binafsihi, dan ta'ajubnya seseorang itu kepada diri sendiri. Kata Nabi, 3 benda ni kalau ada pada seseorang, dia akan dibinasakan, dia akan binasa. Hadis riwayat Tabarani, Imam Tabarani sebut dalam riwayat dalam Mu'jam Awsat. Baik. Tuan-tuan, satu lagi contoh kalau anak-anak kita mengaji sekolah agama dengan pondok ni, kadang-kadang pondok lah, mereka mengaji Nahu awal ni, mereka mengaji Matan Jurumiyah kan. Matan Jurumiyah ni peringkat awal. Kemudian, rambut siapa banyak ni? Kemudian habis tu, selalunya mereka akan pergi kepada Alfiyah Ibn Malik, sambungan lah. Dalam Alfiyah Ibn Malik ni mereka belajar taukid, badal apa semua ni, na'at apa semua ni. Di peringkat awal tu mereka belajar lah marfu', rafa', nasab apa semua ni. Tapi maksudnya nak menyempurnakan kefahaman basic Nahu Saraf ini, Nahu ni, mereka kena kuasai Matan Jurumiyah dan Alfiyah Ibn Malik. Ibn Malik ketika mana dia mengarang Alfiyah Ibn Malik ni, ada cerita yang menarik tentang wujud. Kisah ni bukan dia sendiri cerita. Kisah ni diceritakan dalam Hasyiah Ibn Hamdun ala Syarhil Makudi. Ini cerita ni dalam Hasyiah tu, cerita balik pengalaman Ibn Malik ketika mana karang Alfiyah Ibn Malik. Alfiyah Ibn Malik ni tuan-tuan ada nazam. Satu nazam ni saya betul bait-bait syair lah. 1000 baris. 1000 baris yang mana itu petua-petua lah, ataupun orang kata macam mana lah, nazam lah, apa nama ni, macam mana nak abang nazam ni, syair gitulah, petua, memudah hafalan. Baiklah, di pondok banyak kaedah itu kan, matan itu dan matan ini, matan bina dan sebagainya, banyak. Jadi Alfiyah ni 1000 baris, 1000 bait. Maka Ibn Malik masa dia karang, Ibn Malik ni masa dia karang tu, masa bait yang awal tu dia kata Alfiyah ni maksudnya 1000 bait tu. Alfiyah yang aku buat ini 1000 kali ganda lagi baik
lagi hebat daripada Alfiyah Ibn Mu'ti. Ibn Mu'ti ni dia dah karang dah Alfiyah dia dulu. Ibn Mu'ti dah tak ada dah. Ulama sebelum Ibn Mu'ti dah karang dah kitab Nahwu ni, versi Alfiyah, versi 1000 baris ni sebelumnya, dan masa Ibn Malik karang ni dia tak ada dah. Ya. Dan sampai sekarang masih dibaca Alfiyatul Ibnul Mu'ti, ataupun ada budak sebut Alfiyah Ibn Mu'ti, samalah. Tapi nama betul dia Fiyatul Ibn Mu'ti. 1000 baris nazam tentang Nahwu. Lepas tu bila Ibn Mu'ti tak ada dah, masa Ibn Malik karang versi yang sama, Alfiyah 1000 bait, maka peringkat awal tu nak bagi sedap syair tu, dia katalah Alfiyah syairku ini 1000 kali lagi baik daripada Ibn Mu'ti. Dia tak ada niat nak kata pun, cuma dia nak bagi susunan belakang baris tu sama. Okey. Dalam bahasa Melayu kita kata apa? Anafora kan, ujung belakang sama tu. Kan? Dulu belajar tuan sekolah anafora, metafora, simili, sinkof apa semua tu kan. Jadi elok dia tulis lagu tu tuan-tuan. Dia terus hilang apa dia nak tulis lepas tu. Idea dia tak main dah. Tersekat. Hilang. Nak tulis apa ni? Tak lekat. Berhari-hari tulis padam. Tak ingat dah. Sampai satu malam dia mimpi jumpa dengan satu orang lelaki. Lelaki ni tegur dia. Ada perbincangan yang panjang lah. Lelaki ni tegur dia. Maka dia tahulah bahawasanya lelaki yang tegur dia tu Ibn Mu'ti ni sendiri. Yang ini bukan hadis tuan-tuan. Ini cerita dalam hasyiah. Pengalaman balik lah. Dalam syarah kepada Alfiyah Ibn Malik ni, cerita balik pengalaman Ibn Malik masa tulis kisah ni. Memang menarik tuan-tuan. Tuan-tuan baca sejarah penulisan kitab Nahwu Surah ni pun menarik. Matan Jurumiyah pun cerita menarik. Dia lempang kitab di tengah laut. Kalau kata manfaat timbul, kalau tak manfaat tenggelam, timbul. Tapi masa lain saya cerita. Baik. Maka tuan-tuan, bila esok tu dia bangkit, maka dia tapih, dia tukar dia punya, ataupun dia buat tambahan, edit pada dia punya syair dia tu, nazam dia tu, dia tambahlah puji-pujian kepada Ibn Mu'ti, orang lebih awal yang tulis tentang Alfiyah ni. Memanglah orang pertama tulis Alfiyah ni Ibn Mu'ti. Dia pujilah. Tuan-tuan kalau buka sekarang pun, tuan-tuan Google ke cari Alfiyah Ibn Malik, ataupun anak-anak tuan-tuan mengaji di pondok, suruh dia buka Alfiyah Ibn Malik, memang ada rangkap itu. Ibn Malik puji Ibn Mu'ti tentang karya Alfiyah dia yang awal. Puji. Dalam karya Alfiyah dia awal tu Fiyatul Ibn Mu'ti. Puji, baru main balik idea. Sambung sampai 1000 rangkap. Dan memang sampai hari ini Alfiyah Ibn Malik dibaca di seluruh dunia. Seluruh dunia masih dibaca. Itu keberkatan. Maknanya peringkat awal bila ada sikap itu, maka dibendung awal-awal. Itu cerita dia. Baik. Jadi kita kena eloklah sikap ujub ini, eloklah. Nabi Allah Ibrahim sendiri pun dalam keadaan tengah buat ibadat pun sebut Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Dan kita pun dalam ibadat kita pun hari-hari kena sebut lagu tu, ya Allah terimalah, ya Allah terimalah, ya Allah. Apatah lagi di luar ibadat. Kalau dalam ibadat pun kena ada rasa takut, apatah lagi di luar ibadat. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib dan yang lain, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membimbing Ibrahim melalui wahyu yang diturunkan padanya. Kami telah mengemukakan mengenai sifat penciptaan langit, iaitu bahawa Kaabah didirikan terus ke atas Baitul Ma'mur. Dengan kata lain, seandainya Baitul Ma'mur itu runtuh, maka dia akan mengenai Baitullah. Demikian pula halnya dengan tempat-tempat ibadat yang ada di setiap 7 langit. Kata Sayyidina Ali, Baitul Ma'mur betul-betul duduk atas Kaabah, tapi di langit ke-7. Maknanya kalau dia room betul-betul jatuh tepat atas Kaabah. Dan kata Sayyidina Ali ini disokong ataupun kuat dengan hadis Sahih Muslim. Dalam hadis bab Mi'raj Nabi SAW disebut, bila sampai peringkat Baitul Ma'mur itu ada sebut Nabi Ibrahim AS bersandar di sana kan. Kemudian disebutkan dia betul-betul berada di atas Kaabah dunia. Straight. Kalau kita boleh buat roket atas Kaabah straight, tapi tak mampu buatlah. Memang takkan mampulah. Tapi nak abang kata boleh sampai tu atas tu Baitul Ma'mur. Dan dalam hadis Mi'raj Nabi dan Sahih Muslim itu cerita panjang lagi lah. 70,000 orang malaikat masuk tawaf, yang masuk tawaf tu keluar takkan sempat masuk dah. Pasal ramai lagi dah tunggu giliran. Baik. Daripada mula-mula diciptakan sampai sekarang kita duk cakap ni pun sedang ada malaikat duk tawaf. Dan ramai lagi malaikat yang tengah duk tunggu surat. Tunggu kelulusan.
Cuma tak dapat Saudi punya ni lah kan. Tunggu. Baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebahagian ulama salaf, bahawa pada setiap langit terdapat rumah ibadat, ya, yang menjadi center, yakni Baitullah, yang menjadi tempat ibadat bagi penduduk langit itu. Rumah ibadat yang ada di sana sama seperti Kaabah bagi penduduk bumi. Maknanya 7 tingkat langit, every single level itu ada Baitullah tersendiri, center ibadat itu sendiri. Nah, yang semua makhluk Allah beribadat di dalamnya, di sekelilingnya. Nah, itu nak abang kata besarnya alam ini, dan semua itu campur dengan ghaib, syahadah yang nyata di langit, di bumi, yang tersembunyi di dasar, di dalam lautan, di ruang angkasa yang tak pernah capai penglihatan pun. Semua kita ini al-alamin. Semua kita ini termasuk dalam al-alamin. Dan Allah Rabbul Alamin. Apa makna al-alamin? Masyiwallah, kullu syai'in illallah. Setiap sesuatu selain daripada Allah, al-alamin. Allah Rabbul Alamin. Ya? Jadi Allah lah yang maha besar, maha agung, maha bijaksana, maha esa, maha perkasa. Segala-galanya Allah. Kita tidak ada apa pun. Selagi kita tidak dapat buang sifat keakuan yang ada dalam diri kita ini, selagi itu kita tidak akan dapat merasakan sifat kehambaan, kerendahan, dan rasakan pelukan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Keakuan itu, kita berusaha sembahyang, berusaha mengaji, berusaha meneladani surah, sunnah sebagainya. Selama ini kerana apa? Kerana nak buang keakuan itu, keujuban itu, nak buang yang tu sebenarnya. Selagi dia rasa ada aku dalam diri, selagi itu susah tuan-tuan. Ya? Paling basic, paling simple, kita ambil gambar ramai-ramai 4-5 orang kenduri. Hari ni ada seorang jemaah kita nikah. No? Saya mewakili surau ni mengucapkan selamat pengantin baru kepada saudara Amsyar kita. Allah, bagi eksklusif ni kat kamera ni. Pasal dia rajin main kuliah, kita di sini rajin main tuan kan. Baik dengan Mandin. Jadi kita bagi penghargaan. Dia menikah, hari ni kita sebut dalam kuliah. Kita doa kat dia ramai-ramai. No, insya-Allah. Teringat muka dia, lupa dah nak cerita apa tadi. Apa tadi? Apa banyak? Apa tu dah. Tuan-tuan, berdiak dah? Ada mana? Keakuan. Ambil gambar 4-5 orang. Ni contoh paling simple lah. Ambil gambar 4-5 orang. Ambil gambar dengan kawan-kawan perap sekeping. Kita ambil, nak tengok Ustaz, kita ambil kan. Lepas ambil, nak tengok Ustaz, kita akan cari gambar sebab dulu. Automatik kita akan cari muka kita dulu, tuan-tuan. Tak ada pasal kita nak ambil nak tengok muka orang lain tak. Kita ambil tu nak tengok hak mana? Hak kita dulu. Itu makna sifat keakuan. Bukan saya nak kata salah ni, bukan saya kata salah, saya pun cari gambar saya. Tapi Nabi kata nak ukur diri kita ada tak ada sifat keakuan tu, yang tu. Mula-mula kita akan cari kita dulu punya. Dan kalau kita nak upload dalam banyak-banyak gambar, kita akan upload yang kita paling elok. Orang lain tak elok tak apa. Hak kawan-kawan kita pejam mata pun tak apa. Tapi hak kita paling elok, kita akan upload yang tu. Semua lagu tu kita ni. Itu keakuan tu. Bukan kata ujuk tu dak lah, tapi tu keakuan tu. Nak buang sampai tahap tu, tuan-tuan. Ya, baik, saya sambung no. Baik. Sebagaimana telah kami terangkan sebelumnya bahawa Nabi Adam telah memasang kubah di atasnya. Sementara itu para malaikat pernah berkata kepada Adam, sebelum kami telah melakukan tawaf di Baitullah. Kapal Nabi Nuh tawaf mengelilingi Baitullah ini, iaitu dia panggil gondolan tanah. Sebelum Kaabah dibina, dia ada gundulan tanah yang tinggi, itu Baitullah. Sebab tu dalam ayat Quran tadi itu wa idh yarfa'u Ibrahim meninggikan, maksudnya gondokan itu dah ada, ditinggikan. Bang lah tuan-tuan. Saya dengar lagu bang. Maka Baitullah tapak tu dah ada dah. Dan kapal Nabi Nuh pernah mengelilingi tawaf itu selama 40 hari masa banjir. Tetapi kata Ibnu Katsir, semua itu ialah Israiliyat. Israiliyat yang kata kapal Nabi Nuh tawaf Baitullah itu Israiliyat. Dan kami nyatakan bahawa berita itu tak perlu pun kita kata benar dan tak perlu pun kita kata salah, selagi mana dia tidak bertentangan dengan akidah, tak bertentangan dengan akal, tak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Maka nak kata salah pun tidak, nak kata betul pun tidak. Itu prinsip kita terhadap Israiliyat. Unless dia memang terang-terang bercanggah, kita tolak terus wawai. Ya, baik. Maka tidak perlu dibenarkan dan tidak perlu didustai dan tidak boleh dijadikan hujah.
Kata Allah, inna awwala baitin wudi'a lin-nas alladhi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula didirikan untuk tempat ibadat manusia ialah Baitullah yang berada di Mekah, yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Surah Al-Imran ayat 97. Cuma dalam ayat ini disebut bi Bakkatin, Bakkah. Ulama bincang, kenapa tak sebut Mekah? Kenapa Allah sebut Bakkah? Bakkah itulah gundukan tanah tu. Gundukan tanah tu masa sebelum dibina. Qabla yarfa', sebelum dinaikkan. Baik. Sambung no? Okey. Dan padanya terdapat tanda-tanda, maknanya tanda-tanda bahawa rumah ibadat ini didirikan oleh Ibrahim. Kan dalam ayat-ayat tersebut, padanya itu terdapat tanda-tanda. Maka kata Ibn Katsir, apa tanda itu? Tandanya itu ialah bahawa rumah ibadat itu didirikan oleh Ibrahim, bapa para nabi, setelahnya, dan imam bagi orang-orang pilihan dari anak keturunannya, iaitu orang-orang yang berpegang mengikut sunnahnya. Maknanya juga di sini ialah Al-Hijr, yakni batu yang dijadikan pijakan oleh Ibrahim ketika mana dia meninggikan bangunan, yakni Kaabah. Batu tersebut disediakan dan diletakkan oleh putranya Ismail. Hijr yang diletakkan oleh Ismail itu begitu momental kerana ia meninggi ketika bangunan semakin tinggi, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Cerita dia tuan-tuan, kita akan jumpa lagi hadis ni nanti. Sebelum ni bukan sehingga kita dah jumpa dah. Hadis riwayat Ibn Abbas cerita maqam Ibrahim itu, batu tu Hijr tu yang kita panggil sekarang maqam Ibrahim tu, Nabi Ibrahim diri tahtukan atas tapak kaki Nabi Ibrahim tu kan. Batu tu kata Ibn Katsir, riwayat hadis daripada Ibn Abbas, kata batu tu dia bukan portable, dia adjustable. Dia bergerak, dia boleh bergerak ke kiri dan kanan, dan dia boleh naik atas dan bawah. Jadi Nabi Ibrahim di atas tu, Nabi Ismail pah kat dia, naik. Kalau makin atas makin naik, makin tepi. Itu ayat. Baik. Al-Hijr melekat pada dinding Kaabah, dan dulunya batu tu batu Hijr tu dia dekat dengan dinding Kaabah. Sehingga sampai zaman Umar Al-Khattab, kemudian digeser sedikit jauh dari Kaabah supaya tidak menyusahkan orang-orang yang solat ketika orang-orang yang sedang tawaf. Solat apa ni? Solat sunat, tawaf lah. Jadi Umar pun mengusulkan agar kita ubah sikit pergi belakang, dan disepakati dan diikuti. Ni Umar buat bid'ah ni. Tapi yang terpujilah atas maslahat. Baik. Kerana juga ada hadis dalam Bukhari, Nabi pernah sebut, seandainya kita menjadikan maqam Ibrahim ini sebagai tempat solat, tempat ini rapat sangat, Nabi kata kalaulah kita boleh enjok pergi belakang sikit, jadikan tempat ni orang boleh solat dan yang lain boleh tawaf kat tempat keliling tu. Sekali kita akan bincang status hadis ini. Hadis ni kita sebut sebagai hadis Hammiyah. Hadis Hammiyah ni satu perbincangan yang menarik juga, dan saya ingat saya nak cerita juga lagi. Baik. Dan firman Allah juga, dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim itu sebagai tempat solat. Surah Baqarah ayat 125. Bekas tapak kaki Nabi Ibrahim AS masih melekat dan terlihat pada batu besar sampai masa awal Islam. Bekas kaki tu masih duk nampak. Sampai zaman Islam mula-mula mai tu duk nampak lagi tapak kaki tu. Kaki Nabi Ibrahim yang mulia memijak sebongkah batu sehingga bekasnya masih nampak di sana. Hal ini menggambarkan bahawa ketika memijak batu itu Ibrahim tidak mengenakan terompah. Sampai tahu tu dia bagi ni. Baik. Ibrahim dan Ismail membina Kaabah penuh dengan keikhlasan dan kebaktian mereka kepada Allah. Kedua-duanya memohon kepada Allah seperti mana firman Allah, Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadi muslimain dua. Muslimin tu orang yang patuh, muslim itu patuh, yang tunduk patuh sejahtera. Dia mai daripada wazan
if'ala, if'ala yuf'ilu if'alan, islama yuslimu islaman, muf'ilu muslimu muslamu, muslim patuh, menyerah, sejahtera. Baik. Jadi minta kepada Allah. Ibn Abi Hatim menyebutkan, ketika mana Ibrahim AS membina Baitullah dari 5 gunung. Allah Ta'ala alam 5 gunung ni lagu mana? Mungkin tanah dia ke? Mungkin bahan-bahan dia ke? Allah Ta'ala alam. Ibn Abi Hatim buat riwayat ni. Ketika Ibrahim AS dan Ismail membina Baitullah dari 5 gunung, Zulkarnain, yakni raja dunia waktu itu, melewati Ibrahim dan Ismail, yang sedang membina Kaabah itu, Zulkarnain. Jadi jika benar riwayat ini Ibn Abi Hatim, maka Zulkarnain hidup zaman Nabi Ibrahim. Zulkarnain bertanya, siapakah yang menyuruh kamu berdua membina bangunan ini? Maka jawab Ibrahim, Allah lah yang menyuruh kami membina Baitullah. Kemudian Zulkarnain ini beriman. Kemudian Zulkarnain berkata, apakah yang membuatkan aku percaya terhadap yang engkau katakan tadi? Lalu ada 5 ekor kambing yang memberikan kesaksian, memang Allah yang menyuruh pembinaannya. Mendengarkan kesaksian kambing-kambing itu, maka Zulkarnain pun membenarkan. Al-Azraqi menyebutkan bahawa Zulkarnain pernah bertawaf di Baitullah bersama-sama dengan Nabi Ibrahim. Bahkan Al-Azraqi menyebutkan bahawa dia sempat tawaf bersama Ibrahim mengelilingi Kaabah. Kaabah berdiri dalam waktu yang mana Zulkarnain pernah tawaf bersama-sama dengan Ibrahim mengelilingi Kaabah. Baik. Mai bab baru. Kaabah berdiri dalam waktu yang cukup lama sejak didirikan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian didirikan oleh kaum Quraisy. Mereka mengubah binaan Kaabah tersebut. Seperti mana yang ada sekarang. Sekarang ni bukan sekarang kita. Sekarang ni zaman Ibn Katsir tulislah. Kurun ke Ibn Katsir kurun ke 8. Kurun ke 9 Ibn Katsir kurun ke 8. Baik. As-Suyuti kurun ke 10. Baik. Di dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Malik ibn Shihab Salim bahawa Abdullah bin Muhammad bin Bakar memberitahu Ibnu Umar dan dari Aisyah bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda. Sebut Ibnu Umar ni saya teringat. Dalam bab ujub tadi tu, pernah satu hari orang panggil Ibnu Umar. Masa ni Sayyidina Umar tak ada dah. Ibnu Umar lah. Nabi tak ada, Sayyidina Umar tak ada. Zaman tabi'in ni, orang panggil Ibnu Umar, wahai orang yang mulia, anak orang yang mulia. Kata kat Abdullah bin Umar. Betul lah. Abdullah bin Umar marah dia. Abdullah bin Umar kata jangan kata lagu tu, aku tak mulia atau mana, pak aku tak mulia atau mana. Padahal bukan dia nak nafikan kemuliaan pak dia. Pak dia Sayyidina Umar, tuan-tuan, penghulu ahli syurga, penghulu orang awam di syurga, orang tua-tua. Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Hadzan kayyidai suhuli ahli jannah, Nabi kata dalam hadis sahih. Dua orang ni penghulu orang awam, orang tua di ahli syurga. Kuhul orang tua di syurga. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Mulialah tapi tawaduk. Tawaduk. Jangan kata lagu tu, jangan kata lagu tu. Baik. Lepas tu setengah ustaz-ustaz dia sebut Al-Fadil, dia marah, dia jangan panggil Al-Fadil lah. Fadil tu maksudnya yang ada kelebihan, yang hebat. Tak payah. Habis setengah orang dia suruh buah. Tak tulis Al-Fadil kena buah. Tapi bukan ustaz di sini lah ni, ustaz di Zimbabwe. Baik. Tak boleh. Kuliah tak boleh cerita tu. Tapi tak apalah. Tapi saya sendiri dah pengalaman tu lah, saya tak mau cerita. Kuliah tak boleh cerita kan. Nanti jadi mengadu domba pula. Tapi hakikatnya ada macam tu. Ada. Allahu Akbar. Tapi tak boleh. Mudah-mudahan kita ambil pengajaran untuk kita sama-sama muhasabah. Ada yang macam tu. Tak tulis haji pun dia marah. Baik. Sambung tadi no. Okey. Hadis tadi tu Nabi SAW bersabda, tidakkah kamu mengetahui kaumku ketika membina Kaabah telah mengurangkan dasar-dasar yang didirikan oleh Ibrahim, yang mengubahnya? Maka Aisyah tanya, ya Rasulullah, tidakkah engkau bermaksud ingin mengembalikannya kepada asalnya dahulu? Ataupun dengan bermaksud, ya Rasulullah, tak mau buat balik kan ikut Nabi Ibrahim punya? Maka kata Rasulullah, kalau bukan kerana kaumku ini baru saja menerima Islam dan meninggalkan kekafiran, tentu aku akan buat. Ni saya nak bincang hadis tadi tu. Saya kata hadis Hamiyah tu, hadis Hamiyah tu dah.
Baik. Hadis ni masa lepas Fatu Mekah. Ya? Kita clear lah. Sebab kok mana kita dapat clue tu? Sebab Nabi kata kaumku ini baru meninggalkan kekafiran. Maksudnya lepas Fathu Mekah, Nabi masuk, Kaabah penuh lagi dengan berhala ni. Yang Sayyidina Ali pergi ambil kunci daripada Osman bin Talhah tu. Kemudian buang berhala-berhala tu. Kemudian Aisyah tanya pasal binaan Kaabah tu, Nabi dah habaq dah. Yang Nabi Ibrahim buat bukan lagu ni. Lain sikit, pintu ada dua depan belakang. Nah, kemudian saya cerita di banyak tempat dah. Kemudian dia punya dasar dia rendah. Nah, sekarang pun seingat saya pintu tu ada dua, dia pakai katup kot. Nah, tapi tak apalah, saya tak tahu sekarang, tak berani kata. Tapi Nabi Ibrahim buat pintu depan belakang. Lepas tu orang jahiliah buat tukar bagi jadi lagu mana sekarang ni. Sebenarnya jadi bila orang jahiliah buat macam tu, Aisyah tanya Nabi, "Ya Rasulullah, tak mau buat balik ke? Lagu mana Nabi Ibrahim buat?" Kata Rasulullah, "Kalau bukan kerana depa ni baru saja masuk Islam dan tinggalkan kekafiran, aku dah peruntuh aku buat lain dah." Jadi sebab nak jaga, aku tak buat, aku kekalkan sebab dia tak mengubah apa-apa pun. Dia sekadar batu saja, kiblat saja. Terbit persoalan. Terbit persoalan. Sebab lepas Nabi dah tak ada, beberapa tahun lepas tu, selepas zaman Muawiyah, zaman itulah, zaman Bani Umayyah tu, peristiwa Harrah ni tak islat, seingat saya dia 60 ke 70 hijrah lebih kurang. Abdullah bin Zubair menguasai Mekah, jadi khalifah. Lepas pada tu tahun 70 hijrah lebih kurang. Dia peruntuh Kaabah. Dia peruntuh Kaabah dan dia bina ikut Nabi Ibrahim buat. Siapa? Abdullah bin Zubair. Lepas tu Hajjaj mai serang dia kan. Hajjaj mai peruntuh balik Kaabah, buat balik lagu mana orang jahiliah buat. Sampai sekarang lah. Binaan itu, bentuk itu. Renovate saya tak tahulah, mungkin kerajaan Saudi dah maintenance semua tu, tapi bentuk itu, pintu satu dan sebagainya. Maka terbit persoalan, bagaimana dalam bab hadis? Tak boleh saya cerita tuan-tuan, sebab saya macam ni tuan-tuan. Kita pengajian kita ni, dasar kita ialah sirah Nabi. Tapi kita tak mau cerita saja, sebab nanti dia jadi naratif, dia jadi cerita. Saya nak kuliah kita ni dia jadi dasar sirah Nabi, tapi kita ada pengisian, input dalam dia. Baru saya puas hati, tidak saya jadi macam tukang cerita, tak seronok pula kan. Pasal cerita Nabi tu tak boleh dapat di mana-mana pun. Bila saya ada pengajian baru saya puas. Jadi saya minta izin, saya nak ulas. Jadi terbit persoalan, apa status hadis ataupun ucapan ataupun hadis lah Nabi SAW yang Nabi nak buat tapi tak buat, tak dan misalnya, tak tercapai misalnya. Ada tak hadis ni? Ada. Jadi apa status tu? Adakah kita boleh buat? Adakah benda tu perbincangan? Dia ada satu ruang yang cukup hebat untuk kita kaji. Saya teringin nak kaji bab ni, saya sebut 2-3 kali di banyak tempat dah. Mudah-mudahan lah tuan-tuan amin kan, saya dapat kemudahan untuk saya buat nanti. Mudah-mudahan lah. Sebab saya nampak ruang untuk boleh? Boleh lah sikit lagi noh. Baik. Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi hadis hamiyah ini ataupun hadis hammi ini, harapan Nabi, cita-cita Nabi ni, keinginan Nabi ni, ada ruang yang cukup besar untuk dikaji. Tak banyak kajian lagi. Tak banyak, sangat tak banyak. Jadi saya ingat saya ada ruang, kalau Allah beri saya kemudahan, kelapangan, kemurahan rezeki, kepandaian, saya ingat saya nak buat ni. Mudah-mudahan jadi orang kata apa, saham dikubur besok. Asy-Syaukani antara yang banyak ulas tentang ini dalam bab yang khusus, dalam beberapa bab. Imam Nawawi juga ulas dalam Sahih Muslim. Sekali saya buka dalam hadis ni. Saya ingat saya kena cerita agar kita dapat ilmu juga. Yang Nabi sebut kalau dan sebagainya itu, yang laula asyqa ala ummati la amartuhum inda kulli salatin biwudu wa ma'a kulli wudu bisiwak. Kalau tak jadi beban kepada umat aku itu, aku nak suruh mereka tu setiap kali semayang dengan wuduk yang baru. Dan kalau tak jadi beban juga, setiap kali wuduk baru tu dia kena sugi. Jadi apa status begitu?
Dan hadis yang lain yang Nabi kata mentakhirkan isyak itu. Kemudian hadis-hadis yang macam ni, kalau bukan kerana umat aku ini baru, aku nak suruh runtuh dah buat lain. Okey. Jadi Abdullah bin Zubair mungkin dia memilih kepada mazhab yang Nabi sebut itu baru tahun ke berapa hijrah? Tahun ke 10 hijrah, 9 hijrah Fathu Mekah kan? 10 lah. Nanti di hujung era Nabi dah. Jadi masa zaman dia dah 70 hijrah. Jadi tak ada orang Islam baru ni. Maka dia fikir ijtihad dia masa tu runtuh lah. Tak ada orang nak marah. Jadi dia buat balik ikut binaan Nabi Ibrahim. Tapi nanti mai zaman Al-Mahdi. Al-Mahdi ni zaman Abbasiyah, Khalifah Mahdi. Pegawai dia tanya dia, "Wahai Khalifah, tak mau ke peruntuh? Bahasa yang ni Hajjaj buat. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi buat. Hajjaj ni gubernur Umayyah yang zalim tu. Dia kan diperuntuh Allah bin Zubair punya, dia buat baru ikut jahiliah punya. Maka wahai Khalifah Mahdi, tak mau ke peruntuh buat balik macam Nabi Ibrahim, buat balik macam Allah bin Zubair?" Kata Al-Mahdi, "Aku tak mau. Bukan kerana aku tak tahu hadis tu, tapi kerana aku takut nanti peruntuhan dan pembinaan Kaabah ini jadi modal orang politik." Kerana kata-kata Al-Mahdi ini sampai sekarang Saudi tak boleh ubah Kaabah tu. Ya? Kata Al-Mahdi, kalau aku peruntuh, aku buat, nanti dia akan jadi budaya. Khalifah yang next selepas aku, dia nak jadikan diri dia hebat, dia nak jadikan diri dia diikuti dan dihormati, maka dia akan tukar Kaabah ikut style dia. Mungkin dia akan cat warna lain. Mungkin dia nak khalifah jenis jiwa lembut sikit, dia buat 4 warna ke apa ke. Nah, mungkin dia nak hias. Dia kata dia akan jadi modal orang politik. Dia tak kata orang politik, dia kata pemimpin. Saya tukar orang politik lebih kurang kot no. Memimpin. Sebab orang politik begitu sikap mereka. Mereka akan cari mana-mana ruang yang mereka boleh masuk. Hatta agama, kalau benda itu dapat menarik pengaruh populis, dia akan pi. They will go for it. Saya dah cerita dah tuan, lepas perang tahun 58, tahun 67. Asia Barat kalah, Mesir kalah, Syria kalah teruk ni. Habis pada perang tu, Jamal Abdul Nasir ni bangkit dengan mengucap, dengan teriak dengan apa ni? Tazkirah apa? Letak jawatan. Bakat bangkit orang Mesir. Kata dia, kami tak mau jangan letak jawatan. Pujuk dia balik. Tak apa. Begitulah orang politik ni, dia akan cari. Maka kerana dia kata-kata itu, maka Kaabah sampai sekarang orang tak jadikan modal politik lah. Baik. Besarlah Masjidil Haram macam mana pun, buatlah menara jam ke apa ke, Kaabah duk tahu tu je. Kalau tidak, dia nak kata dia bagus, dia mungkin dia tambah tinggi lagi ke, mungkin dia tukar besar sikit ke, tak. Kerana Al-Mahdi sebut begitu, maka kekal begitu. Saya boleh sambung lagi kan tuan kan? Boleh kan? Baik, balik kepada persoalan tadi. Jadi kita ni lagu mana pula ni? Kita ni orang Islam ni lagu mana? Hadis yang orang Islam kita ni, macam mana hadis yang Hamiyah ni kita nak buat lagu mana? Ya? Syaukani datang kemudian. Syaukani dia karang satu bab. Dia kata bab Hammi sallallahu alaihi wasallam, bab hasrat Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yuf'alhu, yang Nabi tak sempat buat. Jadi kedudukan kita macam mana? Al-Imam Syafi'i meletakkan yang ni bab itu sebagai masuk dalam kategori tu, fi'liyah, taqririyah, qauliyah tu. Boleh masuk either one. Ya? Tetapi imam lain tidak begitu. Saya bawa contoh sikit tuan-tuan. Hadis yang saya nak bawa ni bukan dalam bab ni, tapi ada kena sikit. Boleh saya nak bawa sikit lah. Ni dalam syarah Sahih Muslim Imam Nawawi, jilid yang pertama, hadis yang nombor 44. Ya. Ini yang apa nama ni, tak apalah. Dah saya abang mana kata yang ni Mok Abang Jack dia meninggal kata ni. Dia nak buat apa banyak nak buat pahala kat Mok dia hadiah kat saya duit untuk beli kitab apa-apa. Saya kata saya nak yang ni lah, cara saya Muslim saya teringin mahal. Jadi saya guna bang tu lah. Saya gunalah, mudah-mudahan pahala kembali kepada arwah. Baik. Dalam hadis ni panjang hadis ni saya nak pergi pada matan tu baik. An Talha an Musarraf an Abi Salih an Abi Hurairah. Baik. Qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirin qala fanafidat azwadul qaum. Kata Abu Hurairah, satu hari kami dengan Nabi ni ramai-ramai rombongan ni, kami dalam satu pemusafiran. Dia tak sebut pemusafiran apa, musafir yang jauh. Sampai satu ketika bekalan makanan kami habis. Tak ada. Hatta hamma binahri ba'dil hamailihim. Ni bab tu.
sampai Nabi berhasrat nak sembelih sebahagian unta tunggangan kami. Maksudnya kereta lah, tunggangan ni unta tunggangan, bukan unta makan unta tunggangan. Tak ada makan apa dah ni, lapar, tak ada apa dah ni. Semua makanan habis belaka dah. Ada orang sikit-sikit ada tengah biji kurma saja. Orang pergi mengadu kat Nabi sampai masa tu Nabi berhasrat. Nah tu kata hamma tu. Ini perbincangan hammi ni, hadis hammiyah ni. Sampai Nabi berhasrat nak sembelih unta tunggangan kami. Faqala Umar, betul Umar mai kat Rasulullah. Ya Rasulullah, law jama'ta ma baqiya min azwadul qaum fada'auta Allah 'alaiha. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, boleh tak kalau Rasulullah kumpul semua bekas-bekas ma baqiya minna? Boleh tak Rasulullah kumpul semua bekas-bekas kami ni? Bekas-bekas bekal kami ni, Tupperware kami ni, ada yang biji kurma, ada yang serak-serak apa semua ni kan, himpun setempat, betul doa kat Allah agar berkat. Tak payahlah sampai sembelih unta, itu makna Sayyidina Umar, tapi berlapik lah. Sayyidina Umar cadang kat Nabi, boleh tak buat lagu tu? Nah, fa'ala, maka Nabi kata baik, Nabi buat. Panggil lah semua. Nah, faja'a dzuburri bi burrihi wadu tamri bitamrihi. Itulah tamar dengan tamarnya, seredak dengan seredaknya, biji tamar dengan biji tamar, pakat main berimpun. Nabi doa kepada Allah, maka tiba-tiba jadi cukup. Seredak tu makan tak habis, biji kurma tu boleh hisap ayak dan kenyang. Cerita dia ni panjang, tapi saya nak cerita pasal hammi ni tadi ni. Imam Nawawi ulah. Ni syarah ni ulah. Lepas tu tuan-tuan nak beli kitab hadis, tuan-tuan kena beli kitab hadis yang syarah sekali, baru kita faham jalan cerita. Kalau tidak, kita takut salah faham. Baik. Imam Nawawi ulah kata apa? Adapun tentang qaulihi, tentang kata-kata hatal hammi binahri ba'dil hamailihim, kata Imam Nawawi, ruwiya bil ha au bil jim. Oh, okey. Ada riwayat kata hamailihim, ada kata jamailihim. Tapi kata Imam Nawawi tak ada masalah. Kata Imam Nawawi, wa kullahuma sahih. Kedua-duanya pun tak apa. Kalau ada orang riwayat bil jamailihim pun betul. Kalau orang riwayat bi hamailihim pun betul. Ini beza kat titik ya. Pasal apa boleh ada isu ni? Pasal zaman dulu kan orang cakap, betul orang tulis. Tulis ni jama jim titik dengan hama, jamailihim dengan hamailihim beza kat mana tuan-tuan? Satu titik ya. Jadi bila zaman berganti zaman, menyebabkan kadang-kadang orang terlepas pandang ataupun terhilang titik tu. So jangan main tuan-tuan. Benda ni dalam hadis dia bincang dalam bab hadis tahrif dengan hadis tashif. Sebab titik je mengubah makna. Nanti kalau sampai bab mana-mana yang saya boleh selit, saya nak selit yang tu. Ubah makna tu ni. Ada hadis yang tak masuk syurga orang yang dalam hati dia sebesar zarrah iman kan. Tapi kalau silap tukar zarrah dengan zarrah, dia jadi sebesar jagung iman. Jadi begitu. Nanti kita akan sampai bab tu. Oh, ni disuruh berhenti tu ni. Boleh tergantung pula ni. Saya janji saya nak habis yang ni ya. Bukan orang ketok pada atas, bukan. Baik. Tak puas lah kan macam cerita Nabi, saya tak ceritanya kan. Baik. Mudah-mudahan jadi pahala saya dan pahala tuan-tuan. Tuan-tuan, maka kata Imam Nawawi tak ada masalah. Sebab kata Ibn Salah dia petik, wa kullahuma sahih, kalau dikatakan fahuwa bil ha itu jamak kepada hamulah, iaitu unta yang tahmil, unta yang bawa barang. Kalau jamal ini jamak dia jimalah, iaitu jamak kepada jamalah, unta. So tak ada masalah dia kata. Kalau kata jamal pun betul, hamalah pun betul, hamulah pun betul. Wal jamal huwa zakara, dan jamal itu ialah unta jantan, naqah unta betina. Tak apalah, itu bukan cerita yang tu, nak cerita yang ni. Wa fi hadzal hadis al-hammi bihi Nabi SAW bayanun lil mura'ati li musalihi wa taqdimil ahammi fa ahammu wartikabul akhafi dararain lidaf'i adrihima, wallahu a'lam. Maka dia kata dalam bab ini ahamma ataupun hammi Nabi itu
keinginan Nabi itu ialah kerana limura'ati masalih wa taqdimil ahammi fa ahammu wartikabu akhaffid dararain lidaf'i adrihima. Tujuan hasrat Nabi itu bukan hasrat Nabi nak sembelih unta, kata Imam Nawawi, tapi hasrat Nabi sebab tak mau bagi sahabat-sahabat baginda meninggal kerana lapang. Itu tujuan. Jadi dalam bab hadis hammi ni jangan tengok dekat praktikal itu, tengok tujuan. Dalam bab ini akhafud dararain, nak pilih antara dua darurat. Nak sembelih unta ke nak biar kawan-kawan meninggal kerana lapang, maka sembelih tak apa. Okey, macam tu. Maka dalam bab yang ni juga nak suruh orang jahiliah Mekah yang baru masuk Islam tu keluar balik Islam kerana tengok Kaabah runtuh ke, ataupun nak pertahankan dulu. Biar dulu tak apalah binaan jahiliah, tapi orang Islam terjaga hati, orang Islam baru ni, maka Nabi pilih jaga hati orang Islam baru. Ini kita boleh ambil ni dalam kehidupan harian kita ni hari ni. Hari ni kan orang nak masuk Islam, lagu mana suruh tukar nama ni, kita boleh ambil dia punya intisari. Saya tak boleh nak contoh semua ni, nak habis waktu dah. Cuma nak kita boleh ambil contoh hadis yang lain tentang apa Nabi sebut pasal puasa 9 hari bulan Muharram. Nabi kata kalau tahun depan ada lagi aku jumpa 9 Muharram aku nak puasa. Tapi Nabi tak sempat jumpa. Apa status tu 9 bulan tu? Kemudian hadis ni orang tabligh rajin baca duk dalam fadail amal. Tuan-tuan pun kalau rajin keluar tabligh, tuan-tuan akan rajin dengan hadis ni. Ya, Nabi kata aku teringin nak suruh budak-budak muda pergi kumpul kayu api. Ingat hadis tu? Kan siapa yang keluar tabligh dia tahu hadis ni, glamour. Pergi kumpul kayu api, pergi bakar rumah orang yang tak mai jemaah. Kan? Ingat tak sebab hadis tu? Ada kan? Tapi Nabi tak buat. Hadis ni juga duduk dalam perbincangan hammi Nabi, keinginan Nabi, hasrat Nabi. Dan tuan-tuan, saya nak cerita, saya tutup dengan itu dah. Saya tutup, saya janji, saya tutup terus. Okey. Saya tutup dengan. Dan bab hammi Nabi ni, bab keinginan Nabi ni, dia boleh pecah kepada dalam beberapa bab yang lain. Tuan-tuan ada hadis yang lain. Tuan-tuan ingat tak? Hadis ni viral dalam WhatsApp baru-baru ni. Tentang yang Nabi cerita balik masa Nabi mula-mula bawa Islam dulu, punya berat, punya susah, punya rasa sakit payah sampai Nabi berasat sampai nak naik atas gunung dan terjun tu. Kan? Ada ramai orang tanya saya apa status hadis tu. Hadis tu dalam Sahih. Saya ingat Bukhari juga riwayat hadis tu. Ya? Tapi bukan hadis tu bermaksud keinginan Nabi nak terjun gunung dah. Jadi saya teringin nak buat kajian ni sebab apa? Kita nak differentiate balik. Sebab ham ini, sebab kebetulan saya degree counselling, ham ini kita boleh pecah balik. Ada keinginan yang bersifat cita-cita, ada keinginan yang bersifat lintasan hati, ada keinginan yang bersifat emosi pada masa itu, basyariah Nabi. Maka nak cuci, nak clearkan kepada generasi akan datang ni, sehingga itu satu ruang. Kalau bukan saya pun yang duk tengok ni nanti, ataupun anak-anak tuan-tuan, anak banding ke, anak-anak tuan-tuan lah yang dengar saya cakap ni, kalau saya mati ke lepas pada ni, ini ruang untuk adik-adik ataupun tuan-tuan sambung bab hadis cita-cita Nabi, keinginan Nabi. Tuan-tuan ada anak-anak mengaji di UAE ke, di Azhar ke, ada ruang buat kajian bab ni, sebab kita akan bagi satu sumbangan yang sangat besar pada generasi akan datang. Kalau tidak tuan-tuan, orang akan terus-menerus tanya, Ustaz ni hadis Nabi nak terjun gunung tu macam mana apa? Dia mula. Jadi penting, crucial untuk kita masuk dalam bab ini, bincang bab ham ini. Tu bab Kaabah. Ini mungkin pemerintah sekarang tak buat, ke depan kot dia buat ke? Saudi. Dan sebagainya. Ada, kita kena differentiate balik. Yang mana yang basyariah Nabi, yang mana yang atas sebab akhafat dararain, yang mana atas sebab kepentingan masyarakat tertentu pada masa tertentu itu sahaja. Dan sebagainya. Dan itu yang membawa kepada konotasi dia apa tuan-tuan? Ni yang duk main bid'ah ni pasal kes tak memahami ham inilah. Bila orang faham ham ini, sebab tu Sayyidina Umar dia boleh kumpul Quran. Meskipun zaman Nabi tak buat, tapi dia buat. Bukan kata dia bid'ah dalam erti kata sesat, tapi dia faham ham ini. Tujuan itu bukan Nabi tak buat kerana tak kumpul Quran itu sesat, tapi pasal Nabi duk ada lagi, Quran duk turun lagi. Bukan bermaksud yang buat lepas tu jadi bid'ah, jadi sesat terus, tidak. Dengan kita terjun masuk dalam bidang hadis yang membahaskan secara khusus cita-cita dan keinginan Nabi ini tuan-tuan, kita akan menyelesaikan banyak permasalahan dan banyak pergaduhan lately ini akan dapat diharmonikan dengan kita study balik bab ni. Saya ingat ulama hadis adik Arab banyak dah buat dah, tapi saya cuba cari rujukan Melayu, tak ada. Tak ada. Jadi saya ingat saya buka ruang itu untuk tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan dan yang tengok di video ni, adik-adik yang mengaji, ambil tajuk ni buat kajian.
Wallahu taala alam. Nah, saya mungkin tak sempat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wahdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, bulan depan kita sambung Nabi Lut teruslah noh. Nah, Nabi Lut.